Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan suatu topik yang cukup penting dalam kehidupan manusia, ibadah. Apa itu ibadah? Dan apa pula peranan ibadah dalam kehidupan manusia? Sejauh mana ibadah mampu mengubah kehidupan manusia? Bersama dengan saya, Farhana Muhammad Noor, untuk mengupas perbahasan definisi ibadah dari segi bahasa adalah merendahkan diri dan tunduk. Manakala dari sudut terminologinya, iaitu syarak, adalah perintah daripada Allah yang perlu dilaksanakan melalui para rasulnya. Dan ibadah ini merangkumi ibadah dari segi hati, lisan dan juga perbuatan. Seperti mana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pada peranan ibadah dalam kehidupan manusia, kita dapat lihat yang pertama sekali dari aspek rohani, kesihatan jiwa, dan yang keduanya daripada aspek jasmani, iaitu daripada kesihatan fisiologinya. Dan sekarang saya akan cuba untuk mengupas dari aspek yang pertama, dari segi kesihatan jiwa, iaitu rohani. Bagaimana ibadah mampu memberi kesan terhadap jiwa. Ibadah yang cuba untuk kita fokuskan di sini adalah ibadah yang terkandung dalam rukun Islam. Seperti yang pertama sekali, solat, puasa, zakat, mengerjakan haji dan juga mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitu kalau dari segi sudut perbuatannya adalah zikrullah, mengingati Allah. Dan kita akan cuba untuk meneliti bagaimana setiap daripada ibadah khusus ini mampu membentuk jiwa seorang Muslim yang orang kata sejahtera. Sebab ramai yang beranggapan bahawa apakah mereka masih tercari-cari apakah sebenarnya penyelesaian yang terbaik untuk masalah jiwa yang memang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tapi sebenarnya Islam telah meletakkan satu panduan bahawa ibadah itu sebenarnya mendidik jiwa untuk menjadi seorang manusia yang sejahtera dari pelbagai aspek. Solat, bagaimana Allah ada menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ma'arij ayat 20 yang bermaksud apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Jadi apakah jalan yang terbaik ketika manusia tak kira sama ada dalam mereka menempuh musibah ataupun ujian ataupun nikmat. Solat itu merupakan satu manifestasi perhambaan seorang hamba kepada Tuhan. Solat berperanan sebagai pembentuk akhlak yang mulia. Hal ini kerana Allah sudah memberikan jaminannya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Apabila solat dilakukan dengan bersungguh-sungguh, mereka tidak akan terjerumus untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Kerana melalui solat, seseorang itu tahu Allah Maha melihat dan tiada lagi tempat untuk mereka bergantung harap untuk menyelesaikan masalah. Ibadah khusus yang kedua adalah puasa. Puasa berperanan untuk menguatkan jiwa, mendidik berpuasa nafsu. Menurut Imam Anas, berpuasa dapat menghilangkan penyakit-penyakit hati dan mengisi hati dengan sifat-sifat mulia yang dapat membentuk peribadi mereka yang berpuasa. Sebab fitrah manusia apabila kita ada perasaan marah, perasaan dendam, dengki dan benci, yang mana semua ini adalah masalah jiwa. Tidak kita nafikan suatu emosi sedang berada dalam keadaan tidak stabil ataupun ketika nafsu menguasai diri, pasti perasaan ini timbul. Dan bagaimana apabila seorang dari kamu sedang berpuasa, maka jangan kamu melakukan kelucahan dan kekacauan. Sekiranya dia diancam seseorang atau ingin membunuhnya, maka katakanlah, aku adalah orang yang sedang berpuasa. Al-Qaradawi pula berkata sifat ihsan inilah yang dapat memandu manusia untuk saling tolong-menolong, simpati, mengulur bantuan dan berbuat baik kepada semua makhluk. Jadi kita dapat tengok peranan puasa dalam kehidupan manusia adalah mendidik jiwa, mendidik nafsu untuk melahirkan perasaan-perasaan yang bersifat mahmudah, bersifat kemanusiaan. Bila kita puasa, kita tahu macam mana rasanya orang yang lapar. Bila kita puasa, kita tahu bagaimana berada di tempat orang yang tidak berkemampuan, orang-orang miskin. Makan kadang-kadang cuma sehari sekali ataupun susah untuk mendapat makanan. Jadi kat situ kita belajar bagaimana untuk membentuk nilai-nilai murni dalam jiwa kita. Peranan ibadah dari sudut jasmani pula, iaitu bagaimana ibadah memberi kesan kepada kesihatan fisiologi sendiri. Kadang-kadang kita tak lihat ibadah tu berfungsi dari sudut apakah. Mungkin kita lihat ibadah cuma untuk
menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, tapi sebenarnya dari satu sudut yang lain, ianya memberi kesan kepada kita punya kesihatan fisiologi sendiri. Dalam solat terdapat banyak pergerakan tubuh badan yang kita lakukan, daripada takbiratul ihram sehingga salam, yang melibatkan pergerakan anggota tubuh badan, dan itu sebenarnya adalah baik untuk kesihatan kita. Status keislaman itu sendiri juga bukanlah bersifat statik tetapi bersifat daimi. Yang pertama, kita tinjau daripada sudut apakah yang dikatakan kesihatan. Yang pertama sekali, kesihatan tidak mungkin dapat diperolehi kecuali jika kita melakukan pergerakan. Yang kedua, setiap pergerakan akan menyebabkan tubuh berhenti menyimpan lemak dan mula membakarnya. Faktanya, setiap pergerakan yang kita lakukan akan mengurangkan jumlah kalori dalam tubuh badan kita, dan solat merupakan satu senaman ataupun satu ritual yang dapat memberi kesihatan tubuh badan yang baik kepada diri kita. Dalam surah Al-Kahfi ada disebut pada ayat 18 yang bermaksud, engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di depan muka pintu gua. Ini adalah maksud firman Allah dalam surah Al-Kahfi, yang mana menceritakan pemuda kahfi yang ditidurkan dalam tempoh 309 tahun. Tetapi dalam masa yang sama, dalam keadaan mereka sedang tidur tu, Allah masih, kita lihat perkataan firman Allah, dan kami bolak-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Kalau kita lihat frasa ayat di sini, ada maksud signifikan yang cuba disampaikan dalam ayat ini. Sebab dijelaskan dari konteks kesihatannya, apabila berlaku pergerakan tubuh badan walaupun mereka sedang tidur untuk tempoh yang lama, itu akan membuatkan tubuh mereka berada dalam keadaan baik, kerana tanpa pergerakan mereka akan mengalami penyusutan kualiti anggota badan. Komplikasi akan berlaku pada organ tubuh badan jika badan tidak bergerak. Sebab tu dari sudut perubatan, aspek pergerakan sangat dititik beratkan. Early mobilization adalah protokol penting yang digunakan kepada pesakit yang ditidurkan di ward ICU setiap 2 jam dengan prinsip membolak-balikkan badan ke kanan dan ini diterangkan bagaimana solat dapat menjaga kesihatan fisiologi tubuh. Satu kajian yang dilakukan terhadap pergerakan dalam solat, pergerakan seperti takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk iftirash adalah senaman yang dapat meningkatkan deria otak dan badan. Manakala bacaan dalam solat sendiri mengaktifkan otak dan hati manusia. Gerakan fizikal yang lain melibatkan sistem otot dan rangka, mempengaruhi keadaan kardiovaskular kita, aliran kelenjar limpa, saraf, saluran penghadaman dan paru-paru. Oleh itu penting untuk kita tahu sebenarnya solat bukan sahaja dari sudut kerohanian je yang kita perlu pandang, tapi kepentingan peranan solat sendiri dalam menjaga kesihatan tubuh manusia. Peranan puasa dalam kehidupan manusia adalah untuk memberi kesihatan tubuh badan kepada manusia secara semula jadi. Bagaimana puasa akan dapat membuatkan kesihatan diri kita bertambah baik. Bagaimana? Kita kena tahu satu perkara. Ketika berpuasa, sistem organ yang akan dipengaruhi adalah sistem penghadaman. Di mana sistem penghadaman ini adalah satu sistem yang kita tahu yang terbesar dalam tubuh badan manusia. Metabolik badan dan pencernaan itu semua akan memberi kesan kepada kita apabila tubuh kita sedang berpuasa. Sistem saluran penghadaman tidak pernah beratus. Proses kimia berlaku dalam organ penghadaman, jadi ia memerlukan jumlah tenaga yang banyak untuk melakukan proses tersebut. Tapi kalau kita perasan kenapa sewaktu kita sakit, nafsu makan akan menurun supaya tenaga dapat difokuskan kepada sistem imun. Jadi puasa merupakan proses penyembuhan tubuh badan. Puasa memberi lihat fisiologi secara menyeluruh kepada sistem penghadaman dan pencernaan, serta dapat menormalkan balik sistem metabolisme badan. Jadi penting untuk kita kita tahu puasa bukan setakat menahan lapar dan dahaga, ataupun puasa hanya sekadar dapat mengurangkan berat tubuh badan, tetapi puasa adalah satu proses penyembuhan tubuh badan secara semula jadi. Itu peranan utama puasa, selain daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan
ketakwaan seorang hamba kepada Tuhan. Seorang Muslim yang tahu tujuan hidupnya adalah untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah, pasti tidak akan mudah untuk terjerumus dalam masalah tekanan jiwa. Kerana Islam adalah agama yang syumul, Islam adalah agama yang sempurna. Sudah ada garis panduan bagaimana untuk hidup dengan sejahtera. Ramai yang masih tercari-cari apakah penyelesaian terbaik untuk masalah jiwa maupun jasmani. Namun, jawapannya hanya satu, bangunkan potensi diri setiap Muslim hanya dengan ibadah kepada Allah, ibadah khusus maupun ibadah yang umum, itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jawapannya sudah ada, tepuk dada, tanya imam.